InsyaAllah hari ini Dr. Farah nak kongsikan berkenaan dengan 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh pesakit kencing manis ketika cek gula darah. Yang pertama, iaitu yang paling common, adalah masa cek gula tu. So masa cek gula tu maksudnya, kita tahu bila kita cek gula darah, kita ada bacaan gula berpuasa, kita ada bacaan gula makan, ataupun bacaan gula kita panggil postprandial, bacaan gula selepas makan. Kalau bacaan gula berpuasa tu, pastikan anda memang berpuasa sekurang-kurangnya 6 jam. Bila kata berpuasa, memang berpuasa lah. Berpuasa daripada makan dan juga minum, kecuali minum air putih. Contohnya, you last makan pukul 8 ataupun pukul 9. Lepas tu berpuasa lah sampai esoknya kan. Penting untuk, walaupun berpuasa tu, minum air kosong juga. Minum air kosong untuk mengelakkan dehidrasi. Sebab bila you dehydrated dalam waktu tempoh yang lama anda berpuasa, boleh menyebabkan bacaan gula pun menjadi kurang tepat. Yang kedua, berkenaan dengan masa ni, anda nak cek gula selepas makan. Bila kita kata gula selepas makan, dia perlulah kita panggil macam mana, 2 jam ke 3 jam selepas makan. Sebab makanan ataupun glukosa di dalam badan kita ni, makanan ni diambil masa untuk dicerna. Kalau anda cek terlampau cepat, memang gula you akan spike tinggi, satu. Dan ada satu lagi adalah kemungkinan makanan you tidak dicerna habis. Nak kira bila tu, daripada buat tu, bila makan tu nak cek gula selepas makan tu adalah daripada first bite you makan. Contohnya, you nak makan nasi lemak, betul tak? Ambil first bite nasi lemak tu pukul 10. So kira daripada pukul 10. Kira daripada pukul 10, 2 hours. After that lah 2 to 3 hours. Jangan cek terlampau awal. Bila boleh cek awal? 15 minit awal. Selalunya bukan 15 minit awal. Maksudnya makan terus cek 15 minit selepas tu adalah apabila anda ada hypoglycemia. Contohnya kita berpuasa yang berpuasa lama. Kan, kita berpuasa 10 jam, 12 jam kan. Bilanya waktu berpuasa tu kita nak cek, betul tak? Kan, anda boleh cek sebelum. Kalau berpuasa lama, contohnya anda buat intermittent fasting ataupun buat puasa sunat. Waktu bila kita nak cek gula darah berpuasa kita, anda boleh cek waktu anda sebelum sahur. Kalau cukup 6 jam. Kalau tak cukup 6 jam, tak payah cek. Tak apa, tak ada masalah. Anda boleh cek bila dah cukup 6 jam ataupun anda boleh cek gula anda sebelum anda berbuka. Tapi ingat, bagi mereka yang ambil ubat kencing manis, anda kena kerap cek gula, especially bila anda berpuasa. Yang kedua adalah kebersihan jari. Kebersihan jari ni sangat penting sebelum anda cek gula. Sebelum kita nak berbuka puasa, contohnya kita dah potong-potong buah kan, dah siap-siap hidang-hidang. Sebelum makan cek gula dah dulu, tak basuh tangan dulu. So apa yang dicek tu adalah gula dekat jari anda. Itulah boleh menyebabkan anda punya bacaan gula menjadi tidak tepat. Kalau tak basuh, just lap guna tisu pun sebenarnya tidak boleh. Seeloknya sebelum cek gula darah, basuh tangan. Yang ketiga adalah berkenaan dengan ubat kencing manis. Siapa sini pernah cek bacaan gula berpuasa selepas makan ubat kencing manis? Bila cek gula berpuasa tu, termasuklah makan ubat kencing manis tu, kena makan selepas anda cek gula darah. Anda cucuk insulin pun adalah kiranya selepas anda cek gula darah anda. Yang keempat adalah sentiasa menggunakan jari yang sama. Maksudnya, macam mana nak kata guna jari yang sama ni? Ada orang yang memang ada favourite jari dia. Contohnya lah, you suka jari ni. Setiap kali cek memang cek dekat jari tu saja. Lepas tu cek dekat spot yang sama sahaja. You kena ingat, walaupun jarum dia comel, kecil dan halus, tetapi ia melukakan jari anda. Itu satu. Setiap kali anda cucuk akan ada luka. Betul tak? Bila ada luka, kiranya dia perlukan masa untuk dia sembuh. Bila kalau contoh anda cek sekali, even sekali sehari pun, kalau anda cek gula dekat tempat yang sama setiap hari, dia akan menyebabkan anda punya
jari tu akan bertambah sakit. Itu satu. Yang kedua, di bahagian yang anda sentiasa tu dia akan jadi callus. C-A-L-L-U-S. Dia akan jadi tebal. Ada orang yang sengaja buat macam tu sebab dia nak tebalkan kawasan tu supaya dia tak rasa sakit dah lepas nak cucuk. Tapi sebenarnya tak elok, tak cantik. Make sure bila check gula darah, tukar-tukar jari. Pagi ni check gula jari ni, petang cek guna jari ni, esoknya cek guna jari ni, bagi masa untuk jari anda heal daripada luka tersebut. Yang kelima, kawasan jari. Macam mana nak kurangkan sakit kan? Tempat mana yang kurang sakit? Okay. Kalau anda buat macam ni, kalau anda tengok anda punya ni, kita panggil finger pad ni, setiap jari kita akan ada saraf-saraf lalu. Sebab tu kita boleh rasa. Bila kita pegang, kita boleh rasa. Saraf dia banyak dekat sini Kalau anda check dekat sini, memang akan sakit. Kat mana tempat yang kurang sakit? Bukan saya nak kata tak sakit langsung. Rasa, tapi kurang sakit. Buat macam ni. Anda nampak tak ada kawasan-kawasan yang anda boleh nampak tu? Kat situlah tempat check yang lebih sesuai, lebih comfortable, yang kurang sakit. Cara yang betul, before you check, tekan sedikit. Macam ni, nampak tak dia ada merah? Maksudnya kita kumpulkan darah dekat situ supaya bila kita cucuk, dan kita akan rasa kebas sikit. Kita cucuk dekat hujung-hujung ni. So bila kita cucuk, tekan, cucuk, senang darah tu akan keluar. Jarum, ingat, jarum ni kiranya sebelum anda guna, dia adalah bahan yang dah di-sterilize. Sebab dia ada penutup je. Once you dah cucuk dekat jari, sesiapa punya jari, dia dah tak sterile. Maksudnya dia dah tak bersih. Satu jarum, satu kali sahaja penggunaan. Orang yang ada kencing manis ni, satu masalahnya adalah kita punya immune system. Anda senang untuk dijangkiti kuman. Bila anda check gula menggunakan jarum yang sama berkali-kali, risiko infection itu meningkat. Yang kedua, kedalaman. Pasal jarum ni lagi satu adalah tentang kedalaman jarum. Kalau untuk jari, selalunya jari kita ni taklah tebal, okey? Kulitnya kan. Mula daripada 3, bacaan 3, 4. Kesalahan yang terakhir adalah kita panggil sebagai mindlessly testing. Maksudnya suka hati je lah kita nak check bila. Bila kita check gula darah ni, kita kena tahu kenapa kita check. Bacaan gula darah selepas makan ni tak perlu check sepanjang masa. Melainkan anda baru-baru sahaja kena kencing manis, especially orang yang mengandung. Baru-baru doktor nak tengok, nak decide sama ada perlu makan ubat atau tak perlu makan ubat. Itu kena kerap sikit lah check. Tapi lepas tu kalau okey, then mungkin sehari sekali sahaja check, iaitu gula berpuasa. Dalam seminggu at least check sekali 2 jam selepas makan. Nak tahu berapa banyak kali kena check gula, kalau anda ambil ubat, make sure anda clarifikan dengan doktor anda bila sebenarnya anda kena check, supaya anda tak check sesuka hati. Sampai di situ saja. Ingat 7 kesalahan untuk mereka yang biasa check gula tapi mungkin tidak perasan ada lakukan kesalahan-kesalahan ini.